Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada 3 PSMP Pendidikan Islam 5 akan membentangkan hasil kerja khusus. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Siti Aminah binti Hamzah, Naili Syamimi Hanan binti Zamzuri, Saidatul Faikah Hanis binti Abdul Muluk dan Aisyah binti Zul Hisham. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada hasil kerja khusus yang pertama, iaitu kursus EDUP 3043, pengurusan bilik belajar dan tingkah laku. Okey, dalam kursus ini kita telah memberi 4 objektif kerja khusus. Pertamanya, pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: menjelaskan secara mendalam konsep pengurusan bilik belajar dan tingkah laku yang berkesan. Kedua, membincangkan dengan kritis peranan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif di dalam bilik belajar, aliran perdana dan inklusif. Ketiga, menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik belajar dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan. Dan yang keempat adalah memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik belajar. Dalam soalan tugasan 1, pelajar perlu menghasilkan satu pengurusan grafik yang menjelaskan konsep pengurusan bilik belajar dan tingkah laku berdasarkan ciri-ciri guru yang efektif, peranan guru dalam mendirikan satu persekitaran PDPR yang terapeutik, dan mengilustrasikan hubungan yang positif antara guru dengan murid kelas pendidikan aliran perdana dan inklusif. Dan dalam soalan ini juga perlulah dikaitkan dengan artikel yang telah disediakan dalam soalan. Okey, di sini merupakan salah satu contoh penghasilan tugasan 1 yang telah disiapkan. Okey, dalam contoh ini ataupun dalam hasil ini kita dapat lihat pelajar dapat mengilustrasikan pengurusan grafik berkaitan peranan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran PDPR. Kedua, ilustrasi tersebut merujuk kepada persekitaran pembelajaran yang sejahtera dalam kelas pendidikan aliran perdana dan inklusif. Okey, baiklah. Dalam tugasan 2, pelajar perlulah menghasilkan penulisan akademik. Penulisan akademik haruslah berdasarkan tugasan 1, pemerhatian pelajar ketika PBS, pengalaman pelajar menjalani PDPR dan temu bual pelajar bersama rakan pembelajaran. Dalam penulisan ini juga, pelajar perlu memperincikan halangan, punca serta tindakan guru dalam menguruskan tingkah laku bermasalah. Pelajar juga perlu menjalankan satu temu bual kepada rakan pembelajaran untuk memperolehi maklumat berkaitan punca serta tindakan dan halangan guru dalam menguruskan tingkah laku bermasalah. Temu bual ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan usaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang terapeutik. Jadi, daripada pemerhatian dan semua sumber yang pelajar dapat, pelajar perlu menganalisis dan membuat perbincangan dan memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang bersesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah yang dikemukakan oleh pelajar dalam penulisan. Okey, di sini kita dapat lihat ini merupakan salah satu contoh hasil penulisan akademik yang telah dihasilkan oleh pelajar. Dapat lihat adanya penulisan dan kita dapat lihat adanya lampiran, serta kita dapat lihat terdapatnya bukti di mana pelajar telah berkolaboratif atau berkomunikasi bersama rakan pembelajaran dan juga membuat pemerhatian ketika pelajar menjalani PBS secara dalam talian di sekolah. Okey, untuk hasil kerja khusus seterusnya akan diteruskan oleh saudari Faikah Hanis. Seterusnya kita pergi kepada hasil kerja khusus bagi subjek EDUP 3053, iaitu teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Objektif kerja khusus bagi EDUP 3053 ialah pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut seperti membangunkan media pengajaran dan pembelajaran interaktif
yang mengintegrasikan pelbagai teknologi dan media secara online atau offline, berpandukan model reka bentuk pengajaran dengan menggunakan alatan digital yang sesuai, dan membincangkan keberkesanan media yang telah dibangunkan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai. Dan yang terakhir, mempersembahkan hasil media yang telah dibangunkan berdasarkan model reka bentuk pengajaran di dalam pembentangan kumpulan menggunakan alatan digital yang sesuai. Bagi tugasan pertama EDUP 3053 ialah pelajar dikehendaki untuk menghasilkan satu media pengajaran bagi kegunaan aktiviti PDPR secara online ataupun offline. Kalau secara online ni pelajar boleh menggunakan pelbagai aplikasi online yang terdapat di dalam internet seperti Live Worksheet, website, WordPress dan berbagai lagi. Serta kalau offline ni pula pelajar boleh menggunakan seperti template dalam PowerPoint. Seterusnya, dalam pada masa yang sama pelajar juga kena menghasilkan satu laporan ringkas yang menggunakan tools, aplikasi atau tools pembangunan bahan media yang telah digunakan untuk menghasilkan media tersebut. Seterusnya, papan cerita serta tangkap layar atau screenshot dan diletakkan dalam papan cerita. Seterusnya, pelajar akan menyediakan link-link yang berkaitan dengan penghasilan produk. Seterusnya, bagi tugasan kedua EDUP 3053 ialah pelajar dikehendaki untuk melaksanakan penilaian terhadap keberkesanan media yang telah dibangunkan daripada tugasan 1 dengan menggunakan instrumen penilaian yang boleh diadaptasi daripada sumber yang sahih. Sumber yang sahih di sini dimaksudkan ialah seperti orang-orang yang berkualiti yang boleh digunakan sebagai responden untuk menilai hasil kerja tugasan 1 tersebut, seperti pensyarah atau guru-guru yang berpengalaman serta orang yang mahir dalam teknologi dan rakan-rakan pembelajaran yang lain. Seterusnya, untuk membahagikan kepada responden-responden tersebut, saya telah menghasilkan satu Google Form di mana dalam tu terdapat berbagai soalan instrumen penilaian yang digunakan, yang kegunaannya ialah untuk mengetahui keberkesanan media pengajaran yang dihasilkan daripada tugasan 1. Seterusnya, dapatlah saya mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terdapat daripada media pengajaran yang telah dihasilkan. Dan data-data tersebut bolehlah dimasukkan ke dalam penulisan esei yang panjangnya hendaklah 700 patah perkataan. Seterusnya, bagi tugasan terakhir iaitu tugasan ketiga dalam subjek EDUP 3053 ialah secara berkumpulan pelajar dikehendaki untuk melaksanakan pembentangan di mana pembentangan tersebut mestilah menunjukkan perkaitan model reka bentuk pengajaran dan kandungan yang digunakan di antara ahli kumpulan dalam menghasilkan media pengajaran. Seterusnya, pembentangan secara kritis dengan sokongan fakta dan data menggunakan rujukan yang relevan perlulah menunjukkan pengaplikasian model reka bentuk pengajaran yang sesuai dalam membina media pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana kumpulan saya mengambil model ADDIE sebagai satu model yang dikaitkan dengan bahan media pengajaran yang telah dihasilkan, di mana ADDIE mempunyai elemen utama dalamnya yang dapat menjadikan media pengajaran yang dihasilkan adalah terbaik. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil kerja kursus dan tugasan kelas bagi kursus PIMK 3063 Pedagogi Pendidikan Islam 1, Akidah dan Sirah. Untuk kursus ini, kerja kursus yang diberikan ada 3, iaitu tugasan pertama kuis, tugasan kedua penulisan RPH dan tugasan ketiga pembentangan. Objektif bagi kerja kursus ini ialah yang pertama menghuraikan kandungan bidang akidah dan sirah dan juga merancang satu rancangan pengajaran harian, menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bidang akidah dan sirah dan melaksanakan pembentangan pengajaran mikro dalam bidang akidah dan sirah KSSR.
Tugasan pertama ialah kuis dan objektif yang ditetapkan untuk tugasan ini ialah untuk menghuraikan kandungan bidang akidah dan sirah KSSR. Manakala hasil pembelajaran yang diambil daripada RMK pula adalah menjelaskan kandungan bidang akidah dan sirah pendidikan Islam sekolah rendah. Okey, tugasan kuis ni mempunyai pelbagai kebaikan. Yang pertama ialah merangsang pemikiran aras tinggi, menilai kemampuan diri tentang isi pembelajaran, dan soalan kuis yang kami telah jawab, dia melahirkan kreativiti sebagai seorang guru dan juga meningkatkan kemahiran analisis sebagai seorang guru. Proses perjalanan tugasan kuis ini ialah yang pertama, kehadiran diambil dalam tempoh 30 minit melalui platform Google Classroom. Kemudian kertas soalan akan diberikan dalam platform WhatsApp umum dan juga Google Classroom. Diberi dalam platform WhatsApp supaya murid-murid yang mempunyai masalah internet boleh lebih senang untuk memuat turun. Kemudian yang ketiga, masa menjawab ialah 30 minit. Kemudian jawapan dihantar di dalam platform Google Classroom. Tugasan kedua ialah penulisan RPH. Seperti yang dilihat di sebelah kiri adalah soalannya. Jadi semesti ini menekankan cara penyediaan RPH serta strategi, teknik dan kaedah yang digunakan untuk pendidikan Islam. Kemudian tugasan ini dilakukan secara berkumpulan. Jadi pelajar-pelajar dapat membentangkan idea masing-masing dalam kumpulan dan akan mencabarkan idea tentang cara dan corak pengajaran masing-masing. Okey, dan pengetahuan daripada kursus EDUP 3043 dan 3053 pula, aplikasi-aplikasi pengajaran, bentuk-bentuk fail, faktor masalah tingkah laku, semuanya dipertimbangkan supaya proses PDP yang dirancang lebih berjalan lancar dan berkesan. Untuk penulisan RPH ni pula, objektif dan hasil kerja ini adalah yang pertama, menyediakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bidang akidah dan sirah. Yang kedua, merancang satu rancangan pengajaran RPH dalam bidang akidah dan sirah, merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam bidang akidah dan sirah, dan menghasilkan rancangan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang akidah dan sirah secara berkumpulan. Jadi antara bidang akidah dengan bidang sirah, wakil kelas akan membahagikan supaya sama rata dan perkara ini akan dibentangkan dalam kelas supaya semua dapat bersama-sama mengutip idea untuk kegunaan masa depan. Berikut merupakan hasil kerja kursus tersebut dan juga integrasi daripada kursus-kursus lain yang kami terapkan di dalam RPH ini. Yang pertama adalah penggunaan media seperti gambar, video, malah media pengajaran elektronik yang telah disediakan dalam kursus EDUP 3053. Kami gunakan dalam RPH kami. Kemudian latihan pengukuhan pula dilakukan dalam aplikasi elektronik. Dan kami juga dapat berlatih mengisi 19 elemen yang penting dalam RPH tersebut. Baiklah, yang seterusnya adalah tugasan 3 iaitu pembentangan mikro pengajaran. Jadi pembentangan ini adalah sama macam penulisan RPH, cuma kami aplikasikan di dalam pembentangan tersebut. Jadi kekuatan tugasan ini ialah untuk melatih pelajar ataupun siswa-siswa guru menjalankan PDP terapeutik secara norma baharu. Kemudian melatih sifat kerjasama antara ahli kumpulan dan juga memberi pengalaman langsung mengajar dengan mengikut perancangan strategi dan perancangan masa. Seperti yang kita tahu, PDPR ataupun belajar secara online memang ada kekangannya di mana kita tak dapat berinteraksi dengan orang yang ramai. Tetapi dengan kerjasama antara ahli kumpulan, kita boleh wujudkan suasana kelas tersebut. Baiklah. Objektif dan hasil bagi tugasan ini ialah yang pertama, kita dapat melaksanakan pembentangan pengajaran mikro dalam bidang akidah dan sirah KSSR. Dan yang kedua, melaksanakan pengajaran mikro dalam bidang akidah dan sirah melalui pembentangan. Yang ni daripada RMK. Jadi di sebelah kanan tersebut merupakan salah satu sesi pembentangan kumpulan yang dijalankan. Dalam kursus PIMK 3063, antara aktiviti yang kami lakukan semasa tutorial ialah yang pertama, sumbangsaran atas talian, di mana pensyarah kami menggunakan satu
aplikasi di mana kami semua masuk dan menyumbang saran tentang perkara yang telah kami pelajari. Yang kedua, pembentangan secara kumpulan di mana idea-idea baru dicambahkan melalui pembentangan ini di dalam kelas. Yang ketiga, penerokaan kendiri di mana pensyarah memberi arahan kepada kami untuk mencari buku teks dan juga di SKP secara sendiri, kerana seperti yang kita tahu, buku teks dan juga di SKP bukanlah perkara yang fix, bukan perkara yang tetap, dia akan berubah-ubah. Jadi kita perlu mempunyai kemahiran untuk mencari di SKP dan buku teks terkini. Yang keempat, analisis artikel di mana pensyarah memberi satu artikel dan kami perlu mengeluarkan isi-isi di dalam artikel tersebut. Seterusnya, kerja berkumpulan, dan yang terakhir, latihan pengukuhan atas talian iaitu quizzes dan juga Kahoot kami gunakan ketika tutorial di dalam kursus ini. Seterusnya kita masuk kepada hasil kerja khusus bagi kursus PINK 3073 iaitu Pedagogi Pendidikan Al-Quran. Jadi secara asasnya, objektif kerja khusus ini adalah pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas seperti membina rancangan pengajaran RPH Pendidikan Al-Quran dengan memasukkan elemen strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pendidikan Al-Quran secara individu. Jadi objektif ini adalah berkaitan dengan tugasan yang pertama iaitu pembinaan RPH. Seterusnya, objektif bagi kursus ini juga adalah pelajar dapat mensimulasikan pengajaran mikro pendidikan Al-Quran melalui pembentangan secara individu, yang mana objektif ini adalah berkaitan dengan tugasan yang kedua. Kita lihat soalan tugasan 1 bagi kursus PINK 3073 yang mana tugasan 1 ini adalah penulisan RPH secara individu yang mana wajarannya adalah 30%. Jadi bagi soalan ini, guru pelatih telah diminta untuk sediakan satu rancangan pengajaran harian RPH untuk satu tajuk dalam bidang pendidikan Al-Quran yang terdapat dalam di SKP KSSR Pendidikan Islam Sekolah Rendah dengan memasukkan beberapa elemen-elemen strategi, pendekatan, teknik dan juga kaedah pendidikan Al-Quran. Di bahagian sebelah kanan berikut, kita dapat lihat adalah merupakan arahan pelaksanaan tugasan bagi tugasan 1 bagi penulisan RPH, yang mana antara arahannya adalah tugasan ini merupakan tugasan individu dan guru pelatih diminta untuk memilih satu tajuk bidang pendidikan Al-Quran yang terdapat dalam DSKP untuk tempoh pengajaran selama 30 minit. Berikut merupakan hasil tugasan 1 penulisan RPH yang telah dibina oleh saya. Jadi berdasarkan penulisan RPH yang telah dibina oleh saya ini, saya telah pelajari 19 elemen-elemen yang penting yang harus diisi di dalam RPH. Sebagai contoh, pengetahuan sedia ada murid, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pembelajaran, elemen gabung jalin, elemen penerapan nilai, amalan pedagogi masa kini dan beberapa elemen penting lagi. Berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh saya semasa sesi kuliah bagi kursus ini berkenaan dengan tajuk strategi, pendekatan, teknik dan juga kaedah pengajaran pendidikan Al-Quran, saya telah terapkan elemen-elemen tersebut ke dalam penulisan RPH yang telah dibina. Sebagai contoh, kita dapat lihat elemen yang telah diterapkan di langkah set induksi yang dirancang selama 5 minit. Teknik yang telah diterapkan adalah teknik soal jawab yang mana teknik tersebut dijalankan selepas pelajar melihat dan mendengar bacaan surah Al-Falaq daripada video animasi Upin dan Ipin di YouTube sebanyak 2 kali. Jadi antara contoh soalan yang disoal jawab oleh guru kepada pelajar adalah pelajar ditanya oleh guru bahawa berapa kali kekerapan pelajar membaca surah Al-Falaq di dalam masa seminggu. Selain daripada teknik soal jawab, elemen strategi berpusatkan bahan juga telah diterapkan pada langkah yang pertama, yang mana guru telah menggunakan bahan LCD untuk tayangan video, cara membaca surah Al-Falaq dengan menekankan bahagian tajwid secara terperinci. Seterusnya kita masuk kepada soalan tugasan kedua bagi kursus PINK 3073 yang mana tugasan kedua ini adalah pembentangan secara individu dan wajarannya adalah 10%. Soalannya adalah secara individu, guru pelatih diminta untuk mensimulasikan pengajaran mikro pendidikan Al-Quran melalui pembentangan secara individu. Guru pelatih juga diminta untuk menghasilkan video pembentangan pengajaran mikro yang berdurasi selama 10 minit sahaja. Di bahagian bawah tersebut merupakan arahan pelaksanaan tugasan bagi tugasan yang kedua. Antaranya adalah tugasan kedua ini adalah tugasan secara individu. Seterusnya, tempoh pelaksanaan pembentangan adalah maksimum selama 10 minit sahaja dengan memfokuskan kepada salah satu kemahiran pengajaran mikro sama ada set induksi, rangsangan, menerang, menyoal, pengukuhan, penggunaan papan tulis,
alat bantu mengajar, ilustrasi atau penutup. Berikut merupakan hasil tugasan kerja khusus yang kedua, iaitu pembentangan pengajaran mikro. Berdasarkan gambar yang telah dipaparkan di slide tersebut, merupakan video pengajaran mikro yang telah dilaksanakan oleh saya selama 10 minit, dan langkah yang telah dilaksanakan pada video tersebut adalah langkah yang pertama bagi RPH yang telah dibina oleh saya pada tugasan 1, yang mana langkah tersebut adalah tayangan video cara bacaan surah Al-Falaq kepada pelajar dengan menekankan bahagian tajwid secara terperinci. Jadi berdasarkan pengajaran mikro yang telah dilaksanakan, dapat memberi sedikit impak kepada guru pelatih, yang mana guru pelatih dapat merasai dan melihat gambaran awal bagaimana ingin melaksanakan pengajaran mikro dengan menggunakan beberapa strategi, teknik, pendekatan dan juga kaedah pengajaran pendidikan Al-Quran. Selain itu, pengajaran mikro ini juga dapat mendidik para guru pelatih untuk sentiasa cakna dengan masa yang telah ditetapkan pada setiap langkah yang telah dirancang berdasarkan RPH yang telah dibina masing-masing.